A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Kautsar yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi, pada ayat yang kedua dibacakan, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fashalli li rabbika wanhar. Ayat kedua surah Al-Kautsar, yang mana bermaksud oleh itu kerjakanlah sembahyang li rabbika, kerana Tuhanmu semata-mata, wanhar, dan sembelihlah korban. Yang ini sebagai tanda bersyukur. Jadi hikmah ibadah korban ni antaranya adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengenang dan mencontohi peristiwa ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sanggup menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada kali ini suka untuk saya menceritakan seberingkas kisah yang berlaku di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim telah mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya yang tercinta, dan Nabi Ibrahim mendapat pada asalnya mendapat tanda atau seruan itu melalui mimpi. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim AS ini sangat-sangat menguji iman dan juga sangat-sangat menyentuh perasaan kita sebagai hamba Allah Taala, yang mana kita mendambakan kebahagiaan dan juga keridaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan pengorbanan yang cukup tinggi sebagai seorang hamba, iaitu Nabi Ibrahim AS, dalam menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga mengutamakan kepentingan Allah Taala daripada kepentingan dunia. Ini nak menunjukkan pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Bukan sahaja kepentingan dunia, Nabi Allah Ibrahim AS menolak kepentingan isteri dan anaknya dan menyahut seruan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan rasa kasih sayang, rasa cinta seorang ayah, kalau kita sendiri sebagai seorang ayah, kita tak sanggup. Tetapi tuan-tuan, inilah disebutkan pengorbanan menyahut perintah Allah. Nabi Ibrahim AS sanggup menyembelih anak kesayangannya itu dengan bukti keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi pada malam yang pertama, yang pertama pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu kalau kita hari ini menyebut sebagai hari Tarwiyah. Apa makna hari Tarwiyah itu? Jadi hari Tarwiyah itu disebutkan hari merenung, berfikir, dan rasa ragu-ragu dengan mimpi itu pada hari pertama. Nabi Ibrahim mimpi dalam keadaan mimpi tersebut Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Lalu selepas bangun daripada tidur, Nabi Allah Ibrahim AS dalam keadaan bingung, dalam keadaan berfikir, dalam keadaan merenung, dalam keadaan betul ke tidak mimpi ni, dan terfikir sama ada mimpi ini daripada gangguan syaitan ataupun mimpi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim terus diamkan diri. Pada hari yang kedua ataupun disebut hari 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi kali kedua, iaitu pada 9 Zulhijjah
Dan dalam mimpi tersebut baginda Nabi SAW juga mimpi serupa pada hari 8 Zulhijjah itu, iaitu dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya Ismail. Lalu baginda Nabi Ibrahim AS melihat bahawa ini adalah satu ketetapan atau satu wahyu daripada Allah SWT, dan baginda Nabi Ibrahim AS mendapat tahu dan yakin bahawa mimpi tersebut adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari yang berikutnya, hari yang ketiga, Nabi Ibrahim AS masih bermimpi lagi, iaitu pada 10 Zulhijjah. Lalu selepas 3 kali mimpi berturut-turut, Nabi Ibrahim AS terus mengambil keputusan untuk melaksanakan mimpi tersebut, untuk menyembelih anaknya Ismail AS. Dan kita hari ini menggelar 10 Zulhijjah sebagai hari Nahar ataupun hari Nahru, yang merupakan hari sembelihan, hari sembelihan korban, yang mana ini bertepatan dengan kisah Nabi Ibrahim AS pada hari 10 Zulhijjah itu, hari ketiga selepas bermimpi perkara yang sama. Nabi Ibrahim AS mengambil keputusan untuk menyembelih anaknya. Dan kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 102, yang mana Nabi Ibrahim AS bertanya kepada anaknya, qala ya bunayya, Ibrahim berkata, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika mana Nabi Ibrahim AS berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu, anni azbahuka fanzur madza tara, maka fikirkan apa pandanganmu, apa pendapatmu. Lalu disebutkan, qala ya abati, wahai ayahku, fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, lakukan apa yang diperintahkan padamu, insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Subhanallah. Jadi mimpi Nabi Ibrahim AS merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya melalui pelbagai cara, antaranya mimpi. Antaranya ditunjukkan melalui mimpi ataupun melalui malaikat Jibril AS. Dan kisah ini adalah melalui mimpi, merupakan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Dan disebutkan juga bahawa terdapat juga beberapa pandangan ataupun pendapat siapakah yang disembelih, sama ada Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Jadi pendapat yang pertama mengatakan anak disembelih adalah Nabi Ismail AS. Inilah pendapat jumhur, seperti mana pendapat yang kita ambil daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sa'id bin Jubair, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Katsir, dan ramai lagi pendapat-pendapat daripada para sahabat dan alim ulama. Tuan, dan pendapat yang sahih adalah yang pertama, yakni Nabi Ismail AS, kerana berdasarkan kepada ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 71, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, fabasyarnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub, maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya malaikat itu bahawa ia akan mendapat seorang anak Ishak, dan sesudah Ishak ia pula akan mendapat seorang cucu. Ini menunjukkan bahawa Nabi Ishak AS lahir selepas Nabi Ismail AS, dan Nabi Ismail sahaja yang ada pada saat turunnya perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan inilah pendapat yang sahih yang menceritakan bahawa yang disembelih adalah Nabi Ismail AS. Baik, dan tuan hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah sembilan ini berlaku di Mekah. Dan disebutkan bahawa dia adalah satu sembelihan yang dilakukan di kawasan Mekah. Menurut Muhammad bin Ka'ab dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahawa wahyu Allah boleh datang kepada para nabi dalam keadaan tidur atau terjaga. Kerana meskipun mereka tidur, tetapi hatinya tidak pernah tidur. Itu kata-kata daripada seorang ulama bernama Muhammad bin Ka'ab. Setelah itu Nabi Ismail mengatakan bahawa dia bersedia untuk disembelih. Dia bersedia, wahai ayahku, jalankan perintah. Lalu dia bersedia sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala kerana ketaatan kepada Allah. Tengok tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS pun taat, Nabi Ismail AS pun taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana disebutkan surah As-Saffat ayat 102, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala.
Dan waktu itu Nabi Ismail AS sudah sampai ke usia baligh. Baginda berumur 7 tahun dan ada pandangan yang mengatakan umur Nabi Ismail waktu itu 13 tahun. Tapi jelas bahawa pada waktu itu Nabi Ismail telah membesar sebagai orang dewasa. Dia mampu keluar pergi bekerja. Nabi Ismail mampu berjalan menolong ayahnya. Dan disebutkan ketika diceritakan dalam surah As-Saffat 102 juga, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tak kala anak itu sampai pada umur yang mana berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim AS. Dan itu adalah satu petunjuk menunjukkan Nabi Ismail dalam keadaan dewasa dan boleh berfikir dengan matang. Tuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu tibanya waktu penyembelihan tersebut, Nabi Ismail sempat berpesan agar mengikatnya dengan tali dan memalingkan wajahnya ke tanah supaya tidak timbul rasa kasihan Nabi Ibrahim kepadanya. Waktu memalingkan wajahnya, jangan melihat pada wajah ayahnya. Dan waktu ketika nak melaksanakan penyembelihan itu, dan disebutkan Ismail turut berpesan agar tajamkan pisau yang digunakan supaya proses berjalan dengan mudah dan cepat. Tuan-tuan, seperti mana kita ini nak melakukan ibadah korban, ibadah sembelihan, pisau yang kita gunakan, parang yang kita gunakan mestilah tajam, supaya mudah proses sembelihan tersebut, mudah berjalan dengan lancar. Dan keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim mula menjalankan perintah Allah dalam ayat 103 surah As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, falamma aslama wa tallahu lil jabin, disebutkan tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pahanya, dan nyatalah kesabaran kepada keduanya. Ataupun ulama menyebutkan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dengan wajahnya menghadap tanah dan ingin menyembelih anaknya itu. Lalu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman pada ayat seterusnya, wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menceritakan bahawa Nabi Ibrahim AS telah menunaikan suruhan Allah yang disampaikan melalui mimpi dengan menzahirkan tindakan membaringkan anaknya untuk disembelih. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim telah meletakkan pisau pada leher anaknya. Dan waktu itu nak menjalankan sembelihan namun tidak berhasil kerana dibuat banyak kali tidak lut ataupun tidak dapat disembelih dengan betul. Padahal telah dicuba beberapa kali oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kenapa tidak berjaya? Kerana waktu itu terdapat satu perkara yang menghalangi pisau tersebut daripada terkena leher Nabi Ismail. Dan ulama mengatakan bahawa seperti ada satu tembaga yang diletakkan di leher Nabi Ismail AS. Kemudian pada saat itulah telah datang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah telah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas ataupun kambing, yang mana digantikan kambing tersebut dalam keadaan Nabi Ismail tiada apa-apa luka sembelihan apa-apa pun. Dan seekor kibas yang digantikan itu tiada cacat sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 107, fadainahu bizibhin azim, dan kami telah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri menceritakan daripada Jabir Al-Jufri dari Abu Sufail dari Ali radhiyallahu